Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'du. Perkara pertama yang kita jelaskan pada kita yang mulia ni ialah mengenai aliran ataupun fahaman Wahabi ataupun disebut dalam bahasa Arabnya al-fikratu al-Wahabiyah. Sebenarnya kita boleh tengok daripada banyak sudut. Sebagai bentuk fahaman, sejarah dia banyak panjang. Kalau kita tengok Wahabi ini dari segi sejarah, maka sejarahnya awal lagi. Kalau kita tengok dia sebagai gerakan, dia ni baru. Jadi secara mudahnya kita katakan Wahabi ialah satu gerakan fahaman yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi daripada Najd, yang mana dia munculnya pada akhir zaman Khilafah Utsmaniyah yang terakhir sebelum daripada jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, mana baru dekatlah dengan kita ni, dengan zaman kita. Jadi pembawaan dia pada peringkat awalnya lebih menjuruskan kepada pergerakan politik. Cuma dalam politik tu ada beberapa da'ayah yang dibawa oleh beliau dan juga pengikut-pengikut beliau dan orang yang sewaktu dengan dia, yang mana tujuannya antara lain untuk mengkafirkan ulama-ulama dan juga Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah itu nak dikafirkan dahulu, dan ulama-ulama Daulah Utsmaniyah pun juga dikafirkan. Jadi untuk mencapai matlamat itu, maka menghidupkan kembali ajaran-ajaran ataupun doktrin-doktrin yang pernah ditimbulkan suatu masa dahulu oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harrani amalahullah bima yastahiq. Jadi pendapat-pendapat ni ada dalam bab usuluddin, ada dalam bab furu', dalam bab fiqh hukum hakam, dan ada juga menyentuh masalah-masalah yang melibatkan tasawuf. Jadi pokok kita kata golongan Wahabi ni dia kucap belakang. Tapi hak paling berat yang dibawa oleh orang yang berpahaman Wahabi ni ataupun orang yang mengikut gerakan Wahabi ni ialah apabila mereka cuba mengetengahkan masalah akidah. Jadi betul lah kalau kita tengok dalam pengkaji mengenai gerakan Wahabi ni, mereka kata Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka dia tidak ketengahkan sangat akidah pada peringkat awal, Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi pengikut dia mengembangkan akidah yang mana akidah ni tak lain tak bukan ialah akidah tajsim, akidah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana akidah ni tidak ada khilaf di kalangan ulama Islam, ulama ahli sunnati wal jamaah, bahawa akidah ini membawa kepada kufur. Barang siapa yang menjisimkan Allah taala atau menghukumkan Allah Subhanahu wa taala itu jisim, ataupun menghukumkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat jisim, ataupun menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluknya, sama ada jisim ke tidak jisim ke, mana-mana orang yang mentashbih. Tajsim ini lebih khusus daripada tashbih. Tashbih menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tajsim itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tajsim ini pada zaman dahulunya tidak ditimbulkan sangat, naik secara mendadak sebagaimana kata Syekh Sa'id Fudah hafizahullah taala di dalam kitabnya Radd at-Tadmuriyah, Raddul Aqidah at-Tadmuriyah. Dia tulis dalam tu bahawa akidah tajsim ini tidak laku pada zaman dulu, sebab orang tahu terlalu amat dahsyat. Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat, tapi dimajukan, dikuatkan, didatangkan syubhat-syubhatnya oleh Ibn Taymiyah menjadikan laku. Laku itu di sisi orang-orang awam yang tidak ada ilmu pada zamannya. Lalu ulama-ulama menolak
akidah tajsim dan bermacam-macamlah hukuman ataupun usaha-usaha daripada ulama-ulama pada zaman dahulu terhadap Ibn Taymiyah dalam masalah tajsim, dan beberapa kali disuruh bertaubat oleh para ulama sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Disuruh bertaubat sekali di Syam dan pernah disuruh bertaubat, dan beliau sendiri menandatangani mahdar surat taubat itu di Mesir. Jadi apabila telah meninggalnya Ibn Taymiyah dan tersebar pula selepas daripada dia ajaran Ibn Taymiyah, ajaran tajsim ini yang menjisim menghukum Allah Ta'ala itu dengan jisim. Maknanya jisim ini Allah Ta'ala itu bertempat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala digambarkan oleh Ibn Taymiyah dalam buku dia, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu bahwasanya dia itu istawa alal arsy haqiqatan. Istawa makna bersemayam dengan makna yang hakikat di atas arasy. Jadi makna ini, makna hakikat bagi istawa itu tidak boleh sepakat oleh ulama salaf dan khalaf. Sepakat ulama salaf dan khalaf bahawa tidak boleh kita katakan makna hakikat itu pada ayat-ayat mutasyabihah. Cuma hanya ulama-ulama salaf mereka tidak mentakwil. Mereka tidak mentakwil secara tafsili, secara terperincian apa makna apanya, mereka serahkan pada Allah. Bahkan mereka tidak menterjemah, mereka tidak menghurai, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iljamul Awam, bahawa akidah salaf itu tidak menterjemahkan. Jadi tidak boleh kita katakan bahawa istawa itu, kalau kita nak mengikut kaedah salaf sebenar-benarnya, kita kata istawa itu bersemayam pun tidak boleh. Kalau kita nak mengikut ajaran mazhab salaf, sebab mereka itu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau khalaf itu mereka perincikan berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab mengikut hakikat dan majaz, yang mana semua ahli ilmu sudah tahu kebanyakannya. Baik. Jadi apabila datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun ke-11 atau kurun ke-12 ini selepas Hijriah, datangnya dia dengan gerakan dia terhidup kembali pahaman-pahaman yang sudah dipendamkan oleh ulama-ulama dan juga usaha-usaha daripada ulama-ulama ahli sunnah, dan mereka ini telah menggunakan sebarang bentuk usaha dengan kekerasan, dengan senjata, dengan ketenteraan untuk melawan Daulah Osmaniyah. Mereka mengkafirkan Daulah Osmaniyah dan ulama-ulama yang menyokong Daulah Osmaniyah dengan alasan-alasan yang diperselisihkan oleh ulama yang tidak sepakat, tapi tidak lain tak bukan hanyalah untuk melaksanakan matlamat mereka, iaitu matlamat politik mereka untuk menjatuhkan Daulah Osmaniyah dan mendapatkan kuasa di tanah Arab. Itulah secara ringkasnya pengenalan mengenai gerakan ataupun pahaman Wahabi. Kita boleh panjangkan lagi pada wangan-wangan yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, mukawwinil akwan, al-mudabbiri lil azman, al-mawjud azalan wa abadan bila kaifin wala jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adnan, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi la raiba fihi. Amma ba'du. Merujuk kepada satu persoalan yang agak besar juga, iaitu perselisihan ahli sunnah ataupun ajak akidah ahli sunnah dengan Wahabiyah ini, adakah membawa kepada kufur ataupun membawa kepada yang lebih ringan daripada itu. Jadi secara neutral kita katakan orang Wahabi ini secara bandingan, secara tanzir, bolehlah kita samakan. Bila kita nak kaji, kita
kita boleh kaji, sebagaimana kita nak kaji Mu'tazilah. Mu'tazilah pada zaman dahulu ada banyak peringkat juga. Ada Mu'tazilah yang mana pegangan mereka itu mukaffarah ataupun mukaffirah, mana bid'ah akidah mereka itu sehingga sampai peringkat mengkafirkan mereka. Dan ada juga akidah mereka itu tidak sampai kepada peringkat mukaffirah, tapi bid'ah. Dihukumkan orang yang berkata demikian dengan mubtadi', orang yang berbuat bid'ah. Kerana apa? Kerana mereka menyalahi ahli sunnah, mereka menyalahi kelompok jamahirul ulama, mereka menyalahi as-sawadul a'zam, tapi walaupun tidak sampai kepada peringkat kufur. Dan ada juga yang dihukumkan fasik kerana bercakap pada perkara-perkara yang tidak patut bagi dia sedangkan dia tidak tahu. Jadi perkara sama mengenai Wahabi. Dengan fikir Wahabi ini, ada yang sampai melarat, sampai bab akidah. Ada yang sampai melarat, sampai bab akidah. Jadi apabila kita kata orang Wahabi ini bila dah melarat sampai bab akidah, maka kita kata cara mudahnya akidah mereka itu sudah melarat. Akidah melarat tu mana sudah sesat, kalau bahasa itu boleh diterima. Sudah sesat. Kenapa? Kerana isu-isu yang dibawa oleh orang Wahabi ini, mereka menyambung balik isu-isu yang menjadi sensitiviti ulama pada zaman Ibn Taymiyah dulu. Apabila dibangkitkan isu-isu seperti, walaupun setengah isu tidak dibawa zaman sekarang, bukan semua akid pegangan Ibn Taymiyah itu dibawa zaman sekarang. Sebab payah nak faham pembawaan Ibn Taymiyah ni kalau kita tidak belajar usuluddin secara mendalam. Jadi hak ketara sekalinya ialah pembawaan dia dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sebagaimana disebut oleh ulama radhiyallahu alaihim, bahawasanya antaranya Taqiyuddin Al-Hisni, jadi dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa nasaba dhalika ila al-Imam Ahmad, bahawasanya Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibn Taymiyah ni membawa ajaran tashbih dan cuba membawa syubhat-syubhat, kepahaman-kepahaman yang salah mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka, dia kata dalil, dia kata benda tu hujah bagi akidah dia ataupun pegangan dia. Sedangnya benda tu salah syubhat pada fikirannya. Jadi ulama zaman dulu menjawab antaranya masalah yang kita telah sebutkan, apa yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Jadi akidah wasitiyah ni telah dibacakan, beliau dipanggil dan diadili di dalam mahkamah di hadapan para ulama. Lalu beliau melepaskan diri dengan beberapa alasan. Lalu ulama terima, cuma fitnahnya tak selesai selepas pada tu. Lalu dia disuruh pula bertaubat di Mesir, di Syam 2 kali kalau tak silap. Dibicarakan di Medan, di Qasrul Ablaq sebagaimana disebut dalam sejarah, dan juga dibicarakan di Qal'ah di Qahirah, Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi, kota kubu yang dibina oleh Salahuddin Ayyubi. Di situ dah beliau dibicarakan oleh ulama dan dipenjarakan tu seketika waktu di situ kerana akidahnya yang salah. Dia berkata antara dalam akidah wasitiyah, dia kata bahawasanya itulah yang kita sebutnya istawa 'alal 'arsy haqiqatan. Kita kena beriman bahawa Allah Ta'ala itu istawa dengan cara hakikat. Jadi lafaz hakikat ni kena faham. Istawa satu lafaz dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki bagi istawa ulama khilaf. Apa maknanya? Ada yang membawa sampai 8. Ada yang mengatakan istawa ini mushtarak lafzi, ada kata istawa ni ada makna hakiki, ada kata tak ada makna hakiki. Jadi yang mengatakan istawa dengan makna istaqarra, atau istaqarra makna tetap. Kerana kalau yang mengatakan bahawa istawa itu istaqarra, makna tetap di atas
arash, mana lazim daripada tu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat. Bila Allah Ta'ala itu bertempat, mana dia telah masuk di dalam satu benda bahaya, iaitu mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Makhluk seimbang berjisim ataupun arad itu memerlukan kepada sesuatu untuk dia ada. Macam saya duduk atas kursi ni, tak boleh masuk. Itu dipanggil jisim. Panggil jisim. Dia duduk atas kursi ni muat penuh. Tu jisim lah tu. Kalau arad ni macam gemuk saya ni. Arad, gemuk tu mana? Tak, hanya boleh tengok dengan adanya saya. Tubuh saya ni, bulat saya apa semua itu arad. Hanya boleh tengok. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi sebut makhluk, Allah Ta'ala sebut arad dan jawahir, itu semua dijadikan Allah Ta'ala sifat-sifat dia tidak boleh disifatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama bahas secara panjang lebar sehingga disebut oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa man wasafallahu bi syai'in min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu makna, dengan satu sifat, ia daripada sifat-sifat tu hanya layak bagi makhluk, dengan makna layak bagi manusia, maka orang itu sudah kafir, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi kata-kata Ibn Taymiyah itu menjerumuskan beliau kepada itu, menjerumuskan beliau. Jadi ada setengah ulama pada zaman beliau tidak mengkafirkan beliau, tapi beliau ditahan, tidak dibenarkan, disuruh bertaubat dan sebagainya, sebab dia bercakap benda yang tidak pernah diutarakan oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim. Jadi kenapa dia dengan huraian gitu? Jadi kalau kita kata barang siapa orang-orang Wahabi yang membawa akidah ni dalam masyarakat, maka dia juga dihukumkan lagi, dihukumkan kafir. Ada yang mengkafirkan, dan kebanyakan ulama menghukumkan zahir ibarat dia mukaffirah, mengkafirkan dia. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Jadi kalau kita tengok dalam buku-buku orang Wahabi, dalam keterkemudian ini antaranya disebutkan sebagaimana dinukilkan di sini, bahawasanya ada di kalangan mereka menyebut secara sarih menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini bahawa Salih Utsaimin dalam kitab akidah beliau menyatakan wa nu'minu bi anna lillahi 'ainaini ithnataini haqiqataini. Kami beriman, kata mereka orang Wahabi ni. Salih Utsaimin ni baru meninggal, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dia tu daripada benda-benda lagu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dia dan selamatkan kita daripada benda-benda lagu ni. Wa nu'minu bi anna Allah lahu ain lillahi ainan. Dia kata kami beriman bahawa bagi Allah Ta'ala itu dua mata. Isnataini, dua. Hakikatan, mata yang hakiki. Jadi benda-benda lagu ni tentu sudah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebagaimana kata Imam Ghazali, mereka ini menghimpunkan ayat-ayat mutasyabihat dan menjadikan akidah. Ayat mutasyabihat itulah akidah mereka. Allah Ta'ala ada yad, Allah Subhanahu wa ta'ala ada ainain, Allah Ta'ala ada yadan mabsutatan. Dihimpun ke ayat ni, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah. Mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih ini dengan kepahaman mereka yang salah. Kerana apa? Ibtigha al-fitnah disebut dalam Quran. Untuk mencari fitnah, untuk merosakkan akidah masyarakat. Dalam keadaan mereka sedar ataupun tidak sedar. Setengah tu kita na'udzubillah, kita tak berani nak kata, tapi setengah tu macam sengaja nak menyebarkan akidah yang rosak di dalam masyarakat. Kerana itulah kita mengatakan akidah ini, orang yang berkata begini kafirlah dia. Tak apa kita menyentuhkan siapa-siapa. Tapi orang yang mengatakan lagu ni, membawa pegangan Wahabi dalam masyarakat, orang yang menyebarkan benda ni, wajib kita tentang dia, wajib kita lawan dia, dan wajib kita jelaskan kepada masyarakat bahawa apa yang dia bawa ini salah.
Ini tidak boleh. Tapi kalau mereka setuh tu masalah yang tidak sampai kepada kufur. Contohnya kita kata masalah macam mana antaranya, tapi ini pun khilaf di kalangan ulama. Kalau mereka mengatakan Allah Ta'ala itu jismun la kal ajsam. Kalau mereka itu ulama khilaf dalam masalah ini, adakah kafir ataupun fasik sahaja. Jismun la kal ajsam, Allah Ta'ala itu jisim tapi tidak seperti jisim-jisim yang lain. Maknanya kalau bandingannya, nazirnya daripada zaman kita ni, Allah Ta'ala tu ada tangan tapi tak serupa dengan tangan makhluk. Bolehkah kata lagu ni? Ulama khilaf. Disebut oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam syarah As-Sunusiyah rahimahullahu ta'ala, ulama khilaf. Kalau orang bercakap lagu ni jismun kal ajsam, jadi kata mereka, setengah mereka kata tidak kafir tapi fasik. Sebab bercakap benda lagu ni mesti disuruh bertaubat, bukan disuruh mengucap, disuruh bertaubat. Jismun la kal ajsam. Yang mengkafirkan kalau mereka kata jismun kal ajsam. Ini kata ulama, kata-kata ini kata ulama, kalau dia kata Allah Ta'ala itu jisim seperti jisim itu, dia tahu makna jisim. Kalau dia tak tahu makna jisim, itu tidak kufur. Kalau dia tahu makna jisim itu ialah apa yang benda yang memenuhi ruang, seperti kita dan seperti sebanyak yang makhluk ni, mana makhluk lah, maka ketika itu kafir. Kalau dia tahu makna jisim itu apa. Macam mana pula kalau dikatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, bersemayam di atas arasy, itu seperti tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak layak. Apabila tak layak, maka kita sepatutnya berwaspada dalam mentafsirkan ayat Quran. Ulama-ulama yang muktabar, dia berwaspada dalam mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat gini. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dia menterjemahkan istawa dengan makna menguasai di dalam kitab Faridah, dan ulama-ulama lain. Tapi kalau sampai menyebut pada bersila, ini tak ada, tidak disebut. Hatta orang-orang Wahabi ataupun orang-orang Ibn Taymiyah, setakat pembacaan saya tak pernah sebut bersila. Bersila ini memang makna, sila itu mana asas dalam bahasa Jawa. Duduk berasaskah? Semua, ataupun duduk dengan kaki disilangkan, seperti mana kita faham daripada lafaz bersila, itu satu terjemahan yang tidak layak disebutkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kenapa kita berpegang sangat dengan tafsiran yang melampau, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa kita tidak mengikut terjemahan yang lebih cermat dalam kalamullah yang mulia, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi sewajarnya apabila kita bercakap mengenai Allah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kita kena belajar dengan sebenar-benarnya. Kerana itulah ulama menyebutkan wajib belajar ilmu kalam, supaya kita tahu macam mana nak menceritakan sifat-sifat Allah, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya tidak langgar tara, supaya kita tidak tergelincir daripada landasan yang betul mengikut akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.